Bang, ni saya nak tahu daripada abang sendiri. Kira saya nak tahu pengalaman abang dalam bidang berkayuh ni. Pengalaman aku pasal aku tujuan aku berkayuh ni bukanlah pasal basikal sangat. Sebenarnya aku tak peduli pun pasal basikal ni. Basikal ni cuma aku punya, macam nak cakap, aku punya transport je. Pasal aku nak mengembara, aku nak melihat dunia ni, tapi aku tak ada duit. So tak boleh nak angkat, tak boleh nak bawa kereta, tak boleh nak bawa motor, semua ni mahal. So cara dia aku naik basikal. Jadi sebenarnya tujuan aku adalah untuk mengembara, untuk melihat dunia ni. Aku nak melihat dunia ni, nak melihat mula-mula aku suka tengok gunung, suka tengok tasik, benda-benda macam ni. Tapi bila dah bertahun-tahun aku travel, aku dah mula suka tengok orang. Tengok orang bangsa ni, macam mana orang ni macam ni, macam mana cara orang ni berfikir, orang yang tinggal dekat belah-belah gurun ni macam mana cara dia, orang yang tinggal dekat kawasan pegunungan ni macam mana, orang yang tinggal dekat dalam hutan ni macam mana cara dia berfikir, benda-benda macam ni. So tujuan aku sebenarnya adalah untuk melihat benda-benda macam ni. Dan aku guna basikal disebabkan aku tak payah nak bayar tiket bas, tiket kereta api semua ni mahal semua ni. So bila aku dengan basikal free je semua. Aku jalan macam tu je. Kira tu pengalaman baik. Kalau macam pengalaman yang macam pahit lah ataupun manis ke, ada tak bang? Macam memang banyak. Pasal kalau yang macam pahit tu memang aku beberapa kali jugalah nak mati. Sebagai contoh, macam hampir-hampir menemui ajal aku. Macam sebagai contoh dekat gurun dulu masa aku mengayuh cross masuk gurun Taklamakan dekat China. Dia dekat China, dia dekat utara, dekat bahagian barat, dekat sepadan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Pakistan mana ni. Masa dekat situ aku cross gurun tu, air aku habis. Makanannya ada, makanan banyak lagi. Air habis. Pasal dia panas 52 Celsius, kering. Memang keringnya tu. Memang minum banyak. Lepas tu sampai air habis, hari kedua aku cross gurun tu, air dah habis. Aku ada lagi 6 hari. Kira abang bajet dalam 8 hari lah untuk cross gurun. Untuk cross dalam lebih kurang 600 km masa tu. Kira macam kira abang sehari bajet berapa kilometer sebenarnya? Aku cuba untuk cross 100 sehari. Tapi pada masa tu pula angin datang daripada depan kuat. So aku kena berkayuh melawan angin. So tak dapat nak 100. Memang bila dah tiba 70, 60, 70 km tu aku dah betul-betul penat lah dengan panas dia. Lepas tu masa hari kedua tu, masa tu lah air aku habis. Memang dah nak mati lah masa tu. Macam-macam lah. Aku jatuh dalam sungai ais macam aku cerita tu. Aku hampir-hampir kena attack dengan serigala, kumpulan serigala. Aku lemas dalam sungai dekat India. Macam-macam lah ceritanya. Kira banyak lah pengalaman pahit abang tu. Pengalaman pahit tu banyak lah. Lepas tapi yang bestnya, pengalaman yang manis tu bila aku jumpa orang. Mana-mana bangsa yang aku jumpa kat dunia ni kan, sebenarnya manusianya secara fitrahnya semuanya baik. Secara fitrahnya manusia ni semuanya baik. Yang memang ada juga yang jahat, macam contoh aku kena pau dengan polis, aku kena pukul dengan polis, kena ugut semua tu. Tapi orang-orang yang biasa-biasa ni, orang-orang biasa ni banyak menolong aku. Sampai pernah sekali aku kena rompak masa tidur. Pernah bang? Pernah. Kira tu kat mana tu bang? Dekat border antara China dengan Kyrgyzstan. Aku tidur macam dekat satu hall, macam satu dewan ni. Lepas tu tempat tu dia banyak lori driver, truck driver ni, dia tidur kat situ. So masa tidur tu, agaknya dia orang dah tahu aku punya duit dekat dalam tidur ramai-ramai. Hari berikutnya pagi tu, aku nak pergi beli air semua, aku check wallet aku, duit semua dah habis. Licin duit aku disapu semua. Lepas tu, tapi bila duit aku tu habis, aku boleh survive dalam masa 8 hari hingga ke 10 hari. 1 sen pun aku tak tahu. Orang-orang sepanjang perjalanan aku tu, dia orang tolong aku. Orang macam yang kasih aku makan, dia ajak datang rumah minum teh. Dia ajak datang rumah dia, aku pacak tent, dia datang dengan kuda dia, dia ajak datang rumah. Benda-benda macam tu. So sepanjang jalan tu, aku survive aku tak keluar duit pun. Kira kebanyakan yang abang jumpa ni memang yang kategori yang kira hati dia ni kira tak niat jahat lah betul. Kebanyakannya memang tak ada. Memang kebanyakannya aku jumpa macam tu. Tak kisahlah kawasan kampung ke, macam dekat belah Asia ke, dekat belah Eropah ke.
Semuanya sama, orang putih, orang Cina, orang Kazakh, semua bangsa lah semuanya baik sebenarnya. Itu yang buat aku rasa macam yang best lah dalam travel aku, yang benda-benda yang manis sampai hari ni aku masih lagi keep in touch dengan kawan-kawan aku yang merata dunia ni aku pergi ni sampai hari ni. Sampai ni kira tak putus hubungan lah. Tak putus hubungan. Memang tak putus hubungan sampai hari ni. Kadang dia tanya aku macam mana keadaan COVID dekat Malaysia, macam mana kena lockdown, okey ke tak, macam apa yang aku buat sekarang kat Malaysia, benda-benda macam tu. Kita orang still keep in touch. Kira tak ada putus lah orang kata. Tak putus sampai hari ni. Yang tu macam yang saya tahulah. Abang kata kan, ni first time abang dalam Malaysia berkayuh. Betul. Kenapa sebelum ni abang tak mula dalam Malaysia? Okey, bagi aku mengembara ni apa tahu? Bagi aku, ni bagi aku mengembara ni sebenarnya kita pergi kat tempat yang asing. Oh, kira keluar daripada dunia kita. Keluar daripada dunia kita. Pasal bagi aku sebelum ni aku fikir macam dalam Malaysia aku dah tahu. Maknanya bila aku pergi dekat Kedah ke, aku pergi Pahang ke, aku pergi Johor ke, aku still makan nasi. Aku still cakap bahasa aku sendiri. Ya, aku still makan asam pedas ke, paling kuat pun aku makan nasi dagang sebagai contoh. Tapi still macam yang sama. Maknanya bila aku berkayuh, katalah bila aku dah kat Kuantan, aku tahu kalau aku pergi naik atas aku sampai Terengganu, aku pergi lagi naik atas aku sampai Kelantan, dia macam tu. Aku dah macam tahu. Tapi bila dekat luar, imagine kan, dekat luar tak ada siapa faham apa aku cakap. Aku tak faham siapa pun, ya, benda-benda macam tu. So aku nakkan benda-benda macam tu. Okey, benda baru dalam hidup kita lah. Memang benda yang habis-habis baru. Itu bagi aku, itulah bagi aku mengembara. Tapi sekarang ni aku rasa macam aku dah kenal dunia luar tu. Tapi macam kat sini macam aku tak tahu. Aku memang tahu atas Kuantan tu ada Terengganu, atas tu ada Kelantan. Tapi apa yang ada kat dalam tu? Apa yang macam mana orang kat situ? Macam mana aku nak kenal orang-orang dekat situ? Boleh katakan macam Terengganu ni luar, kita tak tahu isi dalamnya. Aku nak tahu isi dalam. Aku dah tahu secara surface dia. Maknanya kalau kita tengok dekat laut ni kita dah tahu dia punya surface dia, luar atas dia macam mana. Tapi dalam tu kita tak tahu. Kira abang nak tahu yang dalam dia kan. So itu pasal tu bagi aku macam aku nak kenal belakang rumah aku ni ada apa. Dia macam tu. Cerita dia macam tu. Kira macam kau tiap macam pengembara ni, dia mesti takkan terus keluar mengembara, mesti ada kerja-kerja. Abang sebelum ni kerja apa tu bang? Tak ada kena mengena langsung. Sebelum ni aku lecturer. Aku pensyarah universiti. Jadi macam kan abang kata abang lecturer, macam mana abang jadi berminat tu nak berkayuh? Pasal cerita dia macam ni. Bagi aku suka mengajar. Aku ni suka mengajar, aku suka macam share ilmu. Tapi aku tak suka berada dalam sistem tu. Sistem di mana kita kerja 30 hari, lepas tu kita dapat duit. Lepas tu duit tu kita kena spend, bayar bil, bayar hutang ni. Lepas tu kita kerja lagi 30 hari, dapat duit, kita bayar hutang, sama juga macam yang sebelum-sebelum ni. So macam benda tu berulang-ulang. Dalam setahun tu 12 kali. Lepas tu aku tak nak, macam bila aku fikir balik, ini ke hidup yang aku nak? Maknanya bila aku dah kerja lama, gaji makin banyak, duit makin banyak, tapi sebenarnya hidup aku tu berhutang lagi. Aku cuma beli kereta lagi besar, aku beli rumah lagi besar, tapi hidup aku still aku kena bayar. Bagi aku berhutang ni macam aku dah kena ikat kat sini. Kira dah kena ikat sini, ada orang boleh tarik aku. Bila-bila masa je kata. Lepas tu aku nak hidupkan, aku nak jadi seorang yang bebas. Sebagai contoh, kalau aku nak kasih dalam erti kata lain, kau tengok ikan yang hidup dekat kolam dengan ikan hidup kat laut. Dia macam tu. Ikan hidup kat kolam ni dia selamat pasal setiap pagi ada orang bagi makan. Cuma tapi dia kat situ je. Tak bebas lah kata. Dia dunia dia kat situ. Tapi kau kat luar tu kau boleh kena makan dengan ikan besar. Kau boleh mati macam kau kena pergi memburu untuk makan. Tapi daripada sini, daripada Laut Terengganu ni kau boleh je nak berenang sampai ke Jepun. Kau boleh je nak berenang sampai ke Afrika. Dunia kau luas. Dia macam tu. Makin jauh kita pergi, makin terbuka minda kita kata. Penglihatan kita makin meluas lah. Itu yang aku nak. Okey bang, macam abang memang orang kata subscribe banyak apa kan. Macam kita orang ni macam pemula. Pemula untuk YouTube ni kan. Macam mana tu untuk kita menaikkan lagi? Bagi aku kan, ini perjalanan aku lah. Tak tahulah macam orang lain kan, tapi perjalanan aku mula-mula aku tak kisah sangat sebenarnya berapa ramai orang follow aku sebenarnya. Aku nak
aku shock sendiri sebenarnya. Bagi aku kan, biar kau shock sendiri je, biar kau buat je terus. Maknanya jangan fikir panjang sangat, jangan fikir macam-macam. Kau nak buat sesuatu tu, kau terus buat. Kau jangan macam fikir nanti orang ni kutuk kau jangan fikir panjang. Bagi aku kau kena buat je, pasal sebenarnya bila kita dah start buat tu, masa itulah kita buat benda yang praktikal. Masa itulah kita dah mula turun padang. Pasal ilmu ni sebenarnya kita akan lagi banyak belajar bila kita dah turun padang. Dia begitu. So daripada situ, bila kau dah buat satu video sebagai contoh, lagi banyak lah benda lepas-lepas tu. Maknanya kau punya ilmu dalam bidang tu akan meningkat laju. So kau buat je. Kira jangan mudah putus asa lah. Jangan mudah putus asa. Lepas tu bila kau dah buat tu, minda kau akan lagi clear. Okay, aku kena plan macam ni, ke arah mana kau nak pergi. Dia macam tu. Cut dulu.